Ahli akademik dalam pelbagai bidang kepakaran merupakan peneraju pada penerokan idea konsep teori baru yang menjadi tunjang pada penemuan baru, perkembangan ilmu dan ciptaan yang canggih, yang lebih canggih. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pertumbuhan ekonomi dan kegiatan R&D pengajian tinggi. Justru bagi menggalakkan kegiatan R&D, kerajaan telah mengiktiraf Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Malaysia sebagai universiti penyelidikan. Bagi melonjakkan lagi R&D dalam tempoh ini, terutamanya dalam bidang teknologi, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan secara resmi bahawa sebuah lagi IPTA sudah diiktiraf sebagai universiti penyelidikan. Universiti tersebut ialah Universiti Teknologi Malaysia. Melangkah lagi, kecekapan pasaran buruh negara perlu dipertingkatkan. Sehubungan dengan itu, undang-undang perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula bagi memastikan keseimbangan antara kelenturan pasaran buruh dan jaminan pekerjaan. Pada masa ini, negara mempunyai lebih kurang 1.9 juta pekerja asing. Memang tidak dinafikan kita masih memerlukan mereka, khususnya dalam pekerjaan yang tidak diminati oleh pekerja tempatan. Walau bagaimanapun, bergantungan secara berterusan terhadap pekerja asing tidak mahir akan menghalang hasrat kita untuk beralih kepada aktiviti ekonomi bernilai tambah tinggi. Oleh itu, dasar penggajian pekerja asing akan diperkemas dengan memperkenal kadar levy berbeza mengikut nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja dalam syarikat dan berbeza mengikut tahap kemahiran pekerja asing. Kadar yang lebih tinggi akan dikenakan bagi pekerja kurang mahir. Kadar tersebut akan ditingkatkan pada setiap tahun. Dalam konteks ini juga, untuk menarik lebih ramai tenaga kerja mahir ke negara ini, kerajaan akan menubuhkan sebuah badan baru, yakni Talent Corporation, yang akan mengenal pasti kekurangan kemahiran di sektor-sektor utama serta menarik dan mengekal modal insan berkemahiran yang diperlukan. Dalam kita berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi, terdapat lebih kurang 700,000 rakyat Malaysia yang berkemahiran masih bekerja di luar negara. Oleh itu, Talent Corporation juga akan menerajui inisiatif menarik rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada keperluan tenaga kerja mahir negara. Untuk ini, Talent Corporation akan menyediakan rangka tindakan modal insan berkemahiran yang bersepadu dengan kerjasama sektor awam dan swasta. Di samping itu, Talent Corporation akan menjadi sebuah pusat sehenti bagi memudahkan urusan dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, termasuk urusan immigration bagi kemasukan tenaga kerja mahir ke Malaysia. Bagi mengembling potensi intelektual dan kepakaran yang sedia ada di IPTA, kerajaan telah pun menubuhkan majlis profesor yang telah saya lancarkan baru-baru ini. Kepakaran seramai lebih 1,400 profesor di IPTA seluruh negara akan dapat dimanfaatkan melalui prakasa ini. Salah satu lagi agenda nasional bagi menjelmakan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi ialah penghasilan modal insan yang berkualiti. Oleh itu, kita mahukan institusi pengajian tinggi awam mempunyai murabbi, yakni tenaga pengajar dan penyelidik yang terbaik dan bermotivasi. Kerana itulah, kerajaan telah mengumumkan skim perkhidmatan yang lebih baik untuk profesor di IPTA dan pensyarah institut perguruan. Di bawah penambaikan skim ini, satu kategori baru, iaitu profesor kanan telah diwujudkan dan diletakkan di bawah tangga gaji grade turus. Pelantikan ke peringkat ini hanya akan dihadkan mengikut kelayakan dan keupayaan individu tersebut, tanpa ada sekatan angka siling tertentu. Tidak cukup dengan itu, kerajaan juga telah membuat keputusan untuk memperkasa gelaran profesor diraja yang sedia ada dengan package remuneration yang lebih setimpal dengan wibawa pemegang gelaran ini. Tuan Yang Di-Pertua, teras strategi kelima mewujudkan persekitaran ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi negara yang kokoh dan mampan tiada maknanya
jika kualiti hidup segenap lapisan masyarakat tidak turut meningkat. Oleh itu, selaras dengan konsep keadilan sosial yang diterapkan di dalam rancangan ini, kerajaan akan memastikan agar kemakmuran ekonomi negara diagihkan sebaiknya supaya kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Mutakhir ini, medan persaingan ekonomi tidak lagi terhenti hanya di peringkat negara tetapi antara bandar. Aktiviti ekonomi dengan sendirinya akan tertumpu di bandar dan kepadatan firma serta modal insan berpengetahuan mendorong produktiviti serta inovasi. Dengan itu, bandar merupakan pilihan pertama dalam perjuangan mencapai pendapatan tinggi. Cabaran yang dihadapi ialah untuk menyediakan kualiti hidup bandar dan memastikan bahawa faedah kepadatan tidak terjejas berikutan peningkatan jenayah, pencemaran dan kesesakan atau crime and time. Hakikatnya, trend urbanisasi di Malaysia semakin meningkat. Pada masa ini, 67% daripada penduduk tinggal di kawasan bandar. Berdasarkan kepadatan tersebut, kerajaan akan berusaha memastikan bahawa kawasan bandar selesa didiami dengan liputan kemudahan asas yang mencukupi. Dalam hal ini, pelan fizikal negara kedua yang akan dimuktamadkan pada tahun ini mempunyai perancangan strategik dan terurus agar dapat mewujudkan kawasan bandar mampat dan efisien. Selain itu, kerajaan ingin menyediakan suasana kehidupan yang menarik dan nyaman bagi warga bandar menjalankan perniagaan, pelbagai aktiviti seperti riadah dan rekreasi. Pengujudan kawasan lapang atau hijau akan diperkembangkan. Antara contoh inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk merubah kawasan Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur sebagai sebuah taman botanik dan juga pengujudan pusat pelancongan Malaysia Truly Asia di Kuala Lumpur. Selain itu, kawasan pinggiran sungai atau waterfront akan diindahkan sebagai kawasan rekreasi seperti yang telah dilaksanakan di Sungai Melaka. Tuan Yang Dipertua, fokus juga akan diberikan pada usaha meningkatkan liputan kemudahan asas seperti jalan, keran elektrik dan air serta jaringan komunikasi kepada kawasan luar bandar. Kerajaan mensasarkan pembinaan sebanyak 6,300 km jalan berturap di semenanjung Malaysia, 2,500 km di Sabah dan 2,800 km di Sarawak yang akan memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk. Liputan bekalan air luar bandar yang lebih berkualiti dan berterusan dengan sasaran liputan sebanyak 59% di semenanjung Malaysia, 98% di Sabah dan 95% di Sarawak juga sedang diusahakan. Ini melibatkan penyambungan bekalan air kepada sebanyak 117,000 rumah di semenanjung Malaysia, 112,700 di Sabah dan 87,400 di Sarawak. Kemudahan elektrik di kawasan luar bandar akan diperluaskan untuk meliputi penyambungan bekalan ke 6,000 buah rumah di semenanjung, 59,000 di Sabah dan 76,000 di Sarawak. Selain daripada infrastruktur dan utiliti asas, kerajaan juga akan menyediakan kemudahan ameniti sosial serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat luar bandar. Kerajaan juga sedang memberi keutamaan pada usaha penambahbaikan sistem pengangkutan awam dalam negara. Dalam hal ini, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD telah ditubuhkan sebagai agensi tunggal yang bertanggungjawab bagi merancang, mengawal sedia dan menguatkuasa sistem serta operasi pengangkutan awam darat. SPAD bertanggungjawab untuk menyediakan pengangkutan awam yang selamat, anjal dan dengan tambang yang berpatutan untuk menggalakkan lebih ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam. Selaras dengan pendekatan utama yang diberi kepada NKEA Greater Kuala Lumpur, kerajaan akan memperkemas lagi juraian dan rangkaian perhubungan awam di Kuala Lumpur dengan pelaksanaan projek mega Mass Rapid Transit berkapasiti tinggi. Saya percaya projek ini merupakan satu lagi ikon pada ibu negara kita dan akan memberi impak yang meluas dan spill over kepada rangkaian perniagaan berkaitan. Apabila siap kelak, sistem yang bersepadu ini
dijangka meliputi kawasan dalam lingkungan 20 km